Hai, saya Airi Iskandar. Saya berusia 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Sepaka Johor Bahru, Johor. Pada hari ini, saya akan kongsikan kepada anda semua tentang buku yang bertajuk Kisah-Kisah Mistik. Buku ini diterbitkan oleh Marshall Cavendish Sedia Berhad pada tahun 2009 dan mempunyai 108 halaman muka surat. Terdapat 4 buah cerita mistik yang terdapat di dalam buku ini. Cerita yang menarik perhatian saya adalah cerita Kopiah Hitam. Rakan-rakan masih ingat lagi tak tentang Raja Bersiung? Raja yang dahagakan darah manusia. Maafkan saya. Cerita Kopiah Hitam ini mengisahkan seorang remaja Man. Man merupakan seorang anak warga negara. Mereka sekeluarga berpindah dari Bentong Pahang ke Alustar Kedah. Kuartus mereka berhampiran dengan istana Raja Bersiung. Sebagai penduduk baru di situ, Man berasa amat bosan kerana kawasan yang terpencil dan tiada teman. Pada suatu hari, ayah Man telah meminta dia untuk menghantar adiknya pergi mengaji di rumah Ustaz Amin. Di sana, Man bertemu dengan ramai kawan-kawan seperti Aziz, Razali dan Megat. Perkenalan itu membuatkan mereka bersahabat dan melakukan aktiviti bersama. Pada suatu hari, Megat mengajak mereka untuk memasuki istana kota lama itu. Seakan-akan terpukau dengan kecantikan istana itu, mereka bersetuju untuk memasuki ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam istana itu, Man tertarik dengan sebuah lubang yang berbentuk segi 4 tempat di situ. Man mendekati lubang tersebut dan terdapat 4 ranting kayu dan tali-tali berwarna hitam dan merah seakan-akan pagar. Dia juga terlihat sehelai kain kecil yang berwarna hitam. Sedang khusyuk melihatnya, tiba-tiba Man. Wah! Alangkah marahnya Man apabila mengetahui bahawa suara itu datanglah dari Megat. Maka pecahlah ketawa ketiga-tiga sahabat itu. Ish. Mama ceritakan tentang kain hitam itu kepada rakan-rakannya. Megat terus ke lubang itu dan mengambil kain itu. Rupa-rupanya ini adalah kopiah hitam. Megat terus memakainya dan berlakon seakan-akan dirinya sebagai Ustaz Amin. Mereka semua ketawa terbahak-bahak melihat aksi Megat. Dengan tidak semena-mena, Man telah disapa angin yang menyeramkan. Perasaan takut mula menyelubungi hatinya. Man mengajak mereka untuk keluar daripada istana itu. Selama beberapa hari, tangan Man tidak dapat bergerak dan tumbuh bisul. Audio Jungle. Audio Jungle. Perasaannya kuat mengatakan bahawa ada kena-mengena dengan kejadian di istana tempoh hari. Setelah pulih, dia mensyaki bahawa ada yang tidak kena apabila mengetahui bahawa Megat telah jatuh sakit kerana demam panas. Man, Aziz dan Razali bersepakat untuk menziarahi Megat. Tetapi Megat tiada di rumah kerana telah dihantar ke hospital. Keesokan harinya, Megat telah dikabarkan meninggal dunia. Man berasa sangat menyesal dan sedih. Walaupun berkali-kali ibu dan rakan-rakannya mengajak untuk menziarahi keluarga Megat, tetapi Man tetap tidak mahu ke sana. Dia diselubungi rasa bersalah. Jika dia tidak memberitahu akan kopiah hitam itu kepada rakan-rakannya,
tentu Megat tidak akan mengambil dan memakainya. Namun, nasi telah menjadi bubur. Megat telah meninggal dunia. Man berasa sangat kesal. Selepas 3 hari pemergian Megat, Ustaz Amin telah datang dan menasihati Man supaya bertenang. Man telah menceritakan segala rahsia yang dipendam selama ini kepada Ustaz Amin. Menurut Ustaz Amin, kawasan di istana tersebut sangatlah keras kerana menjadi tempat pemujaan orang yang menuntut ilmu batin. Tapak yang dilihat oleh Man kemungkinan merupakan tapak pertapaan salah seorang penuntut ilmu batin. Ada juga manusia yang tidak boleh keluar dari sana. Akhirnya, walaupun sudah lebih 2 tahun, Man masih tidak dapat melupakan peristiwa yang berlaku. Kawan-kawan, begitulah tadi kisah yang terkandung dalam cerita Kopiah Hitam ini. Pengajaran dalam cerita ini adalah kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa berfikir apa kesannya. Ibarat kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian, terima kasih.